أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Al-Misbahul Munir, muka surat 5 baris bawah sekali. Muka surat 5 baris bawah sekali. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Maka jika seseorang itu tidak mengaku putus, mengaku putus dengan sungguh begitu, tidak mengaku putus dengan sungguh begitu, yakni tidak mengaku putus di dalam hati seseorang dengan tentu sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan yang bersifat dengan sifat ketuhanan. Dia tidak mengaku putus di hati bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat dengan sifat ketuhanan. Dia percaya juga, tapi tidak putus di iman dia, di akidah dia. Atau ia mengetahui jua dengan tidak mengaku. Dia mengetahui Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan yang bersifat dengan sifat ketuhanan, sebab dia belajar berkaitan dengan sifat ketuhanan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahu dia, tetapi tidak mengaku. Mana tidak mengaku di hati, tidak beriman di hati. Maka adalah ia barang siapa, adalah ia orang, seseorang yang tidak mengaku tu, atau seseorang yang mengetahui jua dengan tidak mengaku tu, tidak beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan adalah ia seseorang yang tidak mengaku ataupun mengetahui, tidak mengaku putus ataupun mengetahui tanpa mengaku, orang yang kafir di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nampak sini, orang yang kafir di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun di sisi hukum dunia, di sisi kita ianya adalah orang Muslim. Ia orang Muslim, tetapi tidak mengaku putus di hati Allah Tuhan yang bersifat dengan sifat ketuhanan, ataupun mengetahui sahaja, langsung tidak mengaku, langsung tidak percaya, tidak beriman dengan Allah, dan adalah ia orang yang kafir di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jikalau sembahyang, puasa sekalipun. Ini comel dalam kitab Hidayatus Sibyan, yang mana saya sudah sebut berulang kali, Islam dan iman tidak berlaziman. Ini contoh orang Islam yang tidak beriman.
orang Islam yang kafir di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun zahirnya orang Islam, hukum atas dunianya orang Islam, zahirnya bersembahyang berpuasa sekalipun, tapi di sisi Allah dihukumkan kafir, tidak beriman, kafir di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, kekal neraka selama-lamanya. Ini orang Islam yang tidak beriman. Islamnya ambil di mana? Islamnya hak warisi daripada ibu bapa. Islamnya ambil di mana? Dia mengucap 2 kalimah syahadah. Asalnya dia bukan orang Islam, kemudian dia mengucap 2 kalimah syahadah, tetapi di hatinya tidak mengaku putus Allah Ta'ala Tuhan yang bersifat dengan sifat ketuhanan. Jadi zahirnya orang Islam, tapi kafir di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang Islam yang berimannya di rukun iman yang pertama ni, mengaku putus di hati Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan yang bersifat dengan sifat ketuhanan, yang bersifat dengan sifat istighna dan iftikar. Dia mengaku putus di hati Allah Ta'ala Tuhan yang bersifat dengan sifat ketuhanan, sifat istighna dan sifat iftikar, yang mari daripada asyhadu an la ilaha illallah, mengaku putus di hati Allah Tuhan yang esa, mengaku putus di hati Allah Tuhan yang esa, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tauhid rububiyah ke, tauhid uluhiyah ke, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lengkap kedua-dua ni. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyahnya lengkap. Mari daripada asasnya la ilaha illallah. Orang yang mentauhidkan Allah ni orang yang beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, bersifat dengan sifat ketuhanan, sifat istighna dan sifat iftikar. Allah yang bersifat dengan istighna iftikar ini bersifat dengan sifat kesempurnaan, maha suci daripada sifat kekurangan. Kalau Allah bersifat dengan sifat kekurangan, maka Allah tidak bersifat dengan sifat istighna. Terkaya Allah, lepas Allah daripada segala-gala macam mana kalau ada sifat kekurangan di zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang bersifat dengan sifat ketuhanan, sifat istighna dan iftikar, pastilah Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan, pastilah maha suci Allah daripada sifat kekurangan. Kemudian sifat kesempurnaan bagi Allah, sifat maha suci Allah dari sifat kekurangan, secara tafsirnya sifat 20. Itu bagi pada sifat 20 secara tafsir. Pergi pada sifat 20. 11 sifat masuk di bawah istighna, 9 masuk di bawah iftikar. Ingat tau, 11 masuk di bawah istighna, 9 masuk di bawah sifat iftikar. Mana 9 masuk di sifat iftikar? Wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmu, hayah, kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu sami'an, kaunuhu hayyan. 9. 20 sifat tu secara tafsil, 11 masuk bawah istighna, 9 masuk bawah iftikar, untuk mengesahkan beriman dengan Allah, rukun iman yang pertama. Tetapi secara ijmal, Allah yang bersifat dengan sifat ketuhanan, bersifat dengan istighna dan iftikar, bersifat dengan sifat kesempurnaan yang tidak terhingga banyaknya, maha suci Allah daripada sebarang sifat kekurangan yang tidak terhingga banyaknya. La uhsi sana'an alaika kama asnaita ala nafsik, Nabi kata.
Aku tidak boleh menghingga kepujian atas engkau ya Allah. Sebab apa? Sebab sifat kesempurnaan bagi Allah tidak terhingga banyaknya. Itu masuk di bawah sifat istighnat dan iftikar. Hak di rukun iman yang pertama. Tetapi di rukun iman yang pertama ini dimulai dengan keesaan. Sebab mari daripada Islamnya asyhadu alla ilaha illallah. Pergi kepada beriman akan keesaan Allah Subhanahu wa taala, keesaan pada zat, keesaan pada sifat dan keesaan pada perbuatan. Maka jika seseorang itu tidak mengaku putus, mengaku juga tetapi tidak putus, tidak jazam, dengan sungguh begitu, sungguh Allah Ta'ala ni Tuhan yang bersifat dengan sifat ketuhanan, mengaku tapi tak putus, tak jazam, tak putus, tak jazam. Maknanya percaya qada 90%, percaya qada 95%, tapi tidak mengaku putus, tidak jazam di hati. Allah Tuhan yang bersifat dengan sifat ketuhanan, mengaku tapi tidak putus, percaya tapi tidak putus. Satu. Atau ia mengetahui juga dan tidak mengaku, tak dia, atau ia mengetahui juga dengan tidak mengaku. Belajar tahulah dianya. Allah Tuhan yang bersifat dengan sifat ketuhanan, tak percaya langsung, tak mengaku langsung. Tak percaya langsung, tak mengaku langsung. Di hati dia tahu sangat-sangat tapi tidak mengaku. Sebab tahu dengan mengaku ni tidak berlaziman. Sebagai contoh, Abu Talib tahu sangat akan Nabi SAW di kalangan orang alim Yahudi, tahu sangat. Tengok Nabi tu ia lalu dah tahu sangat-sangat. Jumpa dengan Nabi tu, tengok muka Nabi ia lalu dah tahu sangat-sangat. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, kenal sangat-sangat. Nabi Muhammad ni Nabi akhir zaman yang dinyatakan dalam kitab Taurah dan Injil, tahu sangat-sangat, kenal sangat-sangat, sebagaimana mereka mengenal akan anak-anak mereka. Tahu tapi tidak mengaku. Sebab tahu mengaku ni tidak berlaziman. Cuma yang nak mengaku ni, nak jazam di hati, kena tahu. Tahu tidak seperti mengaku, jazam di hati. Tapi nak jazam di hati itu kena tahu. Macam mana kita nak jazam di hati, nak mengaku putus di hati berkaitan dengan sifat ketuhanan bagi Allah tanpa tahu. Akhirnya jazam di hati, putus di hati, tanpa mengetahui jazam di hati yang tidak bertepatan dengan yang sebenar. Jazam di hati, putus di hati, tapi tidak bertepatan dengan sebenar sebab tidak mengetahui. Itu tidak sah seumpama tu. Tidak sah makrifah, tidak sah iman. Jazam, putus, tapi tak sebenar. Jazam, putus di hati. Ketentuan dan perbuatan Allah hanya perkara baik sahaja. Sebenar tak gitu? Tak sebenar. Itu tidak mendapati makrifah. Sebab makrifah ni jazam, putus, yang keduanya bertepatan dengan sebenar. Yang ketiganya terbit daripada dalil. Dia akan bicara di hadapan nanti. Dia akan bicara hak berkaitan dengan makrifah di hadapan dan apa dia takrifah makrifah. Jazam, putus di hati. Yang kedua
bertepatan dengan yang sebenar. Nak bertepatan sebenar ni lah kena tahu. Tapi tahu tidak semestinya mengaku. Ada orang tahu sangat. Ulang tahu sangat. Ketentuan Allah ni baik dan jahat, tahu sangat. Tapi dia tepih juga, tak mengaku juga di iman, di akidah. Dia tolak juga, tak menasabah. Ada orang seumpama ni. Tahulah. Sebab apa? Ulang. Ulang ni kalau kita kata apa? Lebuk ke apa? Ulang. Sungguh. Makan tahun. Habis kitab. Masuk kitab lain pula. Barulah mengaku di hati. Sebelum tu tahu ke tak? Faham ke tak? Baik jahat tu Tuhan belaka. Tahu, faham. Lepas tu tak nak terima. Ni. Kenapa? Tak mengaku di hati. Ni berat. Hak mengaku di hati, berpegang di hati, tapi tak sebenar, tu berat dah. Kenapa? Kerana tak tahu. Kerana jahil. Jahil dalam bab pegangan ni, jahil tidak dimaafkan. Hak tu berat dah. Hak ni tahu molek-molek dah. Makan tahu, barulah mengaku di hati kemudian. Ni sungguh ni. Ulang. Nanti hak rukun iman yang ke-6. Ulang. Tahu ke tak? Tahu. Bukannya tak cerdik. Siapa ke tak tahu, tak reti. Tak faham. Tu tak cerdik sangat. Tahu, reti, faham. Segala-galanya Tuhan belaka baik jahat pun. Tapi tak mengaku sebab apa? Pelik, tak boleh terima. Pening dengar dia kata. Pening. Sebab apa? Tak boleh terima. Mana mungkin hak jahat mari Tuhan juga ni. Tapi tahu ke tak? Tahulah duk ulang tu. Pening kepala. Tahu ke tak? Segala-gala perkara, ikhtiari ke iktirari ke, hak Tuhan belaka. Diri pilihan kita pun hak Tuhan. Tahulah. Pegang ke tak? Pelik tak pegang kan? Mengetahui juga dengan tidak mengaku. Hak mengaku dalam keadaan jahil, mengaku yang tidak bertepatan sebenar, hak tu berat dah tu. Tahu tanpa mengaku, tahu tanpa berpegang, dia panggil ada ilmu tidak beramal. Ni dia panggil ada ilmu, tahu segala-gala hak Tuhan baik jahat. Ada ilmu, tahu diri pilihan dan perbuatan hamba pun hak Tuhan. Tapi mengaku ke tak? Berpegang ke tak? Tak, tidak beramal. Hak inilah yang disebut sebagai mu'azzabun min ubadil wasan, min qabli ubadil wasan. Diazabkan lebih dahulu daripada penyembah berhala. Mu'azzabun min qabli ubadil wasan, akan diazabkan lebih dahulu penyembah berhala. Ada ilmu tapi tidak beramal. Ilmu mana ni? Ilmu ba'aqidah. Ilmu ba'aqidah. Ada ilmu ba'riya, ujub, takabur, tetapi tidak beramal dengan bahawa tidak membersihkan, tidak riya, ujub, takabur. Tu neraka lah. Tapi tidak akan mendahului penyembah berhala. Sebab penyembah berhala tu kafir. Orang riya, ujub, takabur serta dengan tahu, dia masih lagi orang Islam yang beriman. Tak hukum kafir. Jadi penyembah berhala ni kafir. Penyembah berhala lah masuk neraka dulu. Ada ni. Tahu semayang wajib, tak semayang. Tahu puasa wajib, tak puasa. Tahu tutup aurah wajib, tak tutup aurah. Tu tak beramal panggil tu. Diazab dengan neraka. Terdahulu dia penyembah berhala? Tidak, sebab penyembah berhala kafir. Mana hak adik ilmu tak beramal, dia azab didahului penyembah berhala dalam bab akidah, dalam bab pegangan. Tahu tapi tak mengaku. Kemudian barulah mengaku. Kata kalaulah
Sebelum daripada mengaku beriman untuk mati dulu macam mana? Dulu berat dah. Mengaku di hati yang tak betul sebab tak tahu. Berat dah situnya. Lepas tahu, tidak bertaubat juga. Tak beramal juga. Tak mengaku juga di hati. Tu lagi berat. Daripada hak seberat-berat dahulunya, mengaku dengan pegangan yang salah. Berat sangat-sangat. Tapi jahil, berat. Berat sangat-sangat. Kemudian tahu, tapi masih lagi tak mengaku. Mati seumpama tu beratlah. Kemudian barulah makan tahu. Kadang-kadang orang ni mari lari, mari lari, mari lari. Mari, tak boleh. Apalah perkara jahat, kufur, maksiat, qada-qada, lari. Lepas tu bergelisah sekali, kalau ia sungguh macam mana lah semayang bang. Ni cerita orang semayang bang rajin ni, tuan tak terima. Mari pula. Lepas tu Allah lah, lari. Sungguh ni. Tuan dia yang cerita. Tapi nak dia mengaku tu, nak dia mengaku tu. Dah tahu ke dok, kata faham ke dok. Yang duk ulang-ulang tu, Allah tak faham apa dia kata. Tapi kenapa tak mengaku? Kerana payah nak terima. Tak logik langsung. Perkara jahat yang Tuhan murka, takkan mari dia juga. Tak logik kan gitu. Dia apa? Tahu dengan tidak mengaku. Tapi hak tidak mengaku ni hak kafir lah. Kalau tidak mengaku ni dia masih lagi berpegang dengan akidah Mu'tazilah yang muktamad tak hukum kafir tu. Kalau hak kafir ijma' ulama' tu lah. Tahu dengan tidak mengaku. Masih lagi mengekali akidah yang kafir. Perkara jahat bukan qada Allah, itu bukan akidah yang kafir. Khilaf pada kafir. Pada muktamad tak menghukumkan kafir. Tapi pendakwah menghukumkan kafir. Tapi waktu tahu tapi bukan hak tidak mengaku hak menyebabkan dia kafir. Hak ni mengetahui jua dengan tidak mengaku, kekal dengan akidah yang kafir, maka adalah ia tidak beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan adalah ia orang yang tidak mengaku putus tadi, dan juga orang yang mengetahui jua tapi tidak mengaku, orang yang kafir di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan jikalau sembahyang puasa sekalipun. Hak mula-mula tu tahu tapi tak mengaku putus. Yang kedua ni mengetahui tak mengaku langsung. Dan juga tak tahu langsung dan tak mengaku langsung, samalah. Hak mengetahui tak mengaku ni macam tadilah dia payah nak terima. Hak tak mengetahui langsung tu, tak mengetahui langsung berkaitan dengan sifat ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Allah bersifat dengan istighna dan iftikar tu, tak tahu langsung. Difahamkan dari sifat iftikar dalam matan Ummil Barahi. Difaham daripada sifat iftikar umum ta'alluq qudrah iradah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Umum yang berlaku ni kesemuanya daripada ta'alluq qudrah iradah ilmu. Apa makna? Yang berlaku kesemuanya adalah qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Tu hak masuk di bawah iftikar. Kita bicara hak rukun iman yang pertama ni, dak masuk lagi di rukun iman yang keenam. Rukun iman yang keenam ini sudah masuk di rukun iman yang pertama. Sebab tu ada riwayat hadis bila Nabi jawab berkaitan dengan pertanyaan iman, Nabi hanya jawab 5 saja. Antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Tu je, 5 je.
Ada riwayat bila ditanya akan Nabi berkaitan dengan iman, Nabi tak jawab 6, jawab 5 saja. Antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Mana qada tu maksud dia iftikar. Istina iftikar itulah di rukun iman yang pertama. Tapi dalam hadis Jibril, Nabi ulang Nabi sambung yang ke-6. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarih. Nabi tambah yang ke-6. Bukan Nabi tambah yang ke-6 saja. Nabi ulang pula wa tu'mina. Amir dengan muta'allaq dia Nabi ulang wa tu'mina bi. Tu Nabi ulang balik. Antu'mina billah wa malaikati atau dengan waw je, wa kutubi atau dengan waw je, wa rusulihi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir atau dengan waw je. Yang ke-6 wa tu'mina bil qadari. Ambil dengan mutlak Nabi ulang balik. Tu balaghahnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai penekanan. Sebab ini hadis qauli, bukan hadis fi'li. Hadis qauli ni, lafaz hadis ni keluar dari lidah Nabi. Hadis fi'li sahabat yang berkata, menceritakan macam mana perbuatan Nabi. Man lafaz tu keluar daripada mulut sahabat, tak mustahil berlaku kesilapan. Adapun hadis qauli mustahil berlaku kesilapan. Sebab Allah Ta'ala sudah berfirman, wa ma yantiqu anil hawa in illa wahyun yuha. Itu wahyu daripada Allah, mustahil berlaku kesilapan. Tapi kenapa Nabi watu mina bil qadari? Kenapa Nabi dak wal yaumil akhiri wal qadari? Baru sama atau dengan waw. Kenapa nak ulang lagi amil dengan muta'allaq dia? Tu balaghah dia, penekanan di situ. Walaha qada dan qadar masuk di bawah iftikar. Istina iftikar itulah sifat ketuhanan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab faham daripada iftikar umum, ta'alluq, qudrah, iradah, ilmu. Umum dan tidak ada penghujung. Ta'alluq, qudrah, iradah, ilmu ni qada qadar. Atas mana pandangan sekalipun, pandangan jalanan Imam Asy'ari ke, pandangan jalanan Imam Maturidi ke, walaupun qada dan qadar tu berkhilaf di kalangan Imam Asy'ari dengan Maturidi, kena kepada ta'alluq sifat mana, tapi tetap berkisar kepada ta'alluq qudrah, ta'alluq iradah, ta'alluq ilmu. Iftikar tu maksud iftikar umum, ta'alluq qudrah iradah ilmu, hak Tuhan belaka. Dan dalam matan Ummu Ibrahim juga faham daripada iftikar kainat makhluk tak bekah sama sekali, tak bekah sama sekali. Ialah apabila umum ta'alluq qudrah iradah ilmu, semuanya datang daripada qudrah iradah ilmu, memanglah makhluk tak bekah sama sekali. Makhluk la taksira, ni hak asarimah tu dalam matan Umil Barahim tu, tak bekah sama sekali. Memanglah sebab umum ta'alluq qudrah iradah ilmu, makhluk tak bekah lah. Kalau umum qudrah iradah ilmu Allah, makhluk bekah, lepas tu nak letak mana dua ni? Bercanggahlah dua ni. Jadi apabila kesemuanya datang dari qudrah iradah ilmu dan makhluk tak ada benda lah. Makhluk tak bekah, bukan makhluk tak bekah, gerak dia makhluk tu pun qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini iftikar.
tiba-tiba tidak mengetahui dan tidak mengaku di hati. Ni orang Islam. Orang Islam pada zahir sembahyang puasa, tapi di sisi Allah kalau tidak berpegang dengan qada dan qadar, hak berpegang dengan akidah yang kafir ijma', kafir di sisi Allah. Sembahyang puasa tidak sah sama sekali, wajib diqadakan kemudian. Mengaku tahu serta mengaku di hati tapi tak putus. Tu tak lah kita kata. Mengetahui tapi tak mengaku. Hak tadi mungkin makan masa sikit nak mengaku. Tidak mengetahui serta tidak mengaku. Tak mengetahui akan iftikar sifat ketuhanan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya timbul pegangan sekarang perbuatan Allah qada qadar hanya sebahagian besar, sebahagian sahaja. Sebahagianlah. Langit, bumi, siang, malam, planet-planet bergerak berapa tu hak Tuhan, qada qadar. Lahir, mati hak Tuhan. Dalam kehidupan puluh-puluh tahun, hamba diberi kebebasan sebebas-bebasnya untuk memilih, tidak berkait dengan qada dan qadar Allah. Bayangkan. Berhasil pula perbuatan hamba, Allah tidak menghalang, Allah tidak menyekat, tapi bukan datang daripada qada dan qadar Allah. Ini berat belaka ni. Tidak mengetahui serta tidak mengaku. Tapi tidak mengetahui ni kalangan orang yang tidak disangka-sangka. Disangkakan mengetahui, tidak mengetahui. Tapi tidak mengetahui ni senang kalau jahil basir. Hak payahnya tidak mengetahui tapi jahil murakkab. Dia tidak menyadari bahawa dia tidak mengetahui. Bukan dia menyampaikan kepada orang dengan ilmu yang disangka dia berilmu yang dia mengetahui. Ini jahil murakkab. Ini payah. Tidak mengetahui serta tidak mengaku. Maka adalah ia tidak beriman dengan Allah Ta'ala, dan adalah ia orang yang kafir di sisi Allah Ta'ala. Dan jikalau sembahyang puasa sekalipun. Tapi ini bab iman dalam hati masing-masing. Hukum kitanya pada zahir, dia orang Islam sebab dia mak ayah Islam. Dia orang Islam kerana dia mengucap dua kalimah syahadah kemudiannya, maka dia adalah orang Islam. Tapi beriman ke tak? Ini iman hati masing-masing. Mengetahui serta mengaku putus di hati, jazam 100% Allah Ta'ala Tuhan yang bersifat dengan sifat ketuhanan, yang bersifat dengan istighna dan iftikar. Dia tidak mengaku berkaitan dengan perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan hanya lucu sifat uluhiyah bagi Allah, istinad dan iftikar, lucu rububiyah, tauhid rububiyah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab Allah sebagai Rabb, sebagai Tuan, hak dia belaka. Sebab asas kepada tauhid rububiyah adalah mengesakan Allah pada perbuatan. Mengesakan Allah pada perbuatan. Zalikumullahu rabbukum la ilaha illa huwa khaliqu kulli syai'. Demikianlah Allah Ta'ala ialah Tuhan Rabb bagi kamu. Dalam ayat ni Allah Ta'ala Rabb bagi kamu, Tuan bagi kamu. La ilaha illa huwa, tiada ilah malaikat ia. Dalam ayat ni Allah Rabb kamu, tiada ilah malaikat Allah juga. Allah sebagai Rabb kamu, tiada ilah malaikat Allah juga. Khaliqu kulli syai',
yang menjadikan sekalian perkara. Ni umum ta'alluq kudrah Allah Subhanahu wa taala. Allah sebagai Rabb yang menjadikan segala perkara. Allah sebagai ilah yang menjadikan segala perkara. Menafikan keesaan Allah pada perbuatan, lucu Allah sebagai ilah, lucu Allah sebagai Rabb. Jadi maknanya pembicaraan duduk di rukun iman yang pertama. Tidak beriman dengan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan sifat ketuhanan, yang bersifat dengan istighna dan iftikar. Kalaulah makhluk ni sebebas-bebasnya, makhluk tidak iftikar, tidak berkehendak kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah letak dah akal pada seseorang. Allah jadikan tenaga pada seseorang. Siap dah ada akal pada seseorang, siap dah bertenaga seseorang. Maka makhluk tidak lagi iftikar kepada Allah. Makhluk hanya iftikar bergantung pada akal sendiri. Makhluk hanya iftikar bergantung kepada tenaga sendiri. Tidak iftikar kepada Allah. Dia tidak iftikar kepada Allah. Allah bukan sembahan yang sebenar. Allah bukan ilah, sembahan yang sebenar. Sebab apa? Sebab yang lain tidak iftikar kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab sudah tersedia dah akal. Sudah tersedia dah tenaga. Maka makhluk sudah tidak iftikar kepada Allah. Kita ahli sunnah tidak. Memang Allah letakkan keupayaan di akal, IQ di akal. Allah letakkan tenaga di tubuh badan kita, tapi Tuhan letak pada zahir sahaja. Seseorang menilai, memilih, itulah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Sekalian umum ta'alluq kudrah, iradah, ilmu. Itu je. Tu kena bicara molek lah. Bawah tu panjang tu, bawah tu bab qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat di bawah tu, ayat Quran di bawah tu. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri faqad dhalla dalalan ba'ida. Tengok. Sesiapa yang kufur dengan Allah, kufur dengan malaikat, kufur dengan kitab, dengan rasul, kufur dengan hari kesudahan, sesungguhnya sesak ia sebagai sesak yang jauh. Tengok di situ, kufur hanya pada 5. Kufur pada Allah, kufur dengan Allah, kufur dengan malaikat, kufur dengan kitab, rasul dan hari kesudahan. Mana kufur dengan qada dan qadar? Tidak ada. Tidak ada kufur dengan qada dan qadar. Sebab beriman dengan qada dan qadar maksud dia beriman dengan Allah. Kufur dengan qada dan qadar maksud dia kufur dengan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan sifat ketuhanan, yang bersifat dengan istighna dan iftikar. Situ. Sebab ayat ni biasa saya tekan ni ayat ni. Dan memang dalam Al-Quran kita nak cari satu ayat yang melengkapkan keenam-enam rukun iman, tidak ada. Ayat yang cerita beriman dengan Allah dan Rasul, ayat yang banyak bercerita beriman dengan Allah dan hari kesudahan. Hak dalam hak kita baca wirid semayang tu kan, kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli. Empat je. Nak cari hak 5 tak ada dalam Quran. Tapi beriman dengan Allah dan Rasul ni beriman dengan Allah dan hari kesudahan ni berulang kali. Beriman dengan Allah dan hari kesudahan tu berulang kali. Tapi nak cari kelima-lima rukun iman tak ada. Hak dia tu dua ayat yang terakhir daripada surah Al-Baqarah tu lah. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli la nufarriqu baina ahdim min rusuli. Empat je. Nak cari 5 tak ada.
Tapi dalam ayat ni kufur 5 saja, 5 rukun. Tak ada kufur yang ke-6. Tak ada kufur yang ke-6. Jadi hak bicara ke-6 rukun dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Nabi pun ada hadis yang hanya datangkan 5 saja rukun iman yang ke-6. Tidak ada hak qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, dan jelas ayat ni menceritakan orang yang kufur dengan Allah, malaikat, kitab, rasul dan hari kesudahan. Tidak ada kufur dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab bicara bab mentauhidkan Allah pada zat, clear lah. Tak ada orang yang berpegang Tuhan ada 2. Tak ada orang Islam. Mentauhidkan Allah pada sifat, clear lah, beres lah. Tak ada sifat kudrah Allah 1 tak cukup. Sebab kerjaan Allah banyak, kena banyak kudrah. Tak ada. Ni hak mentauhidkan Allah pada perbuatan, tidak mensyirikkan Allah pada perbuatan. Tidak mensyirikkan Allah pada perbuatan. Hak ni nak kena jaga molek. Mentauhidkan Allah pegangan ni, tidak mensyirikkan Allah pada pegangan. Jangan duk bicara bab syirik asrar, syirik khafi, itu bicara bab makam. Itu bicara lain. Itu bicara tauhid syuhudi, itu bicara lain. Itu bicara bab makam aulia. Sekarang ni bicara tauhid, digelajak pada tauhid syuhudi. Akhirnya mudah-mudah mensyirikkan. Mensyirikkan orang yang lupa kepada Allah, orang tak ingat kepada perbuatan Allah, syirik, mudah-mudah mensyirikkan. Orang telajak laginya, mudah-mudah mensyirik, mengkafirkan hanya percakapan asbab. Ni hak tidak mentauhidkan Allah pada perbuatan, 1. Yang mudah-mudah mensyirikkan, menafikan tauhid orang yang mentauhidkan Allah, orang yang beriman. Kerana dicampur dengan hak bicara bab tauhid syuhudi, cerita bab makam dalam kitab hikam dan kitab Adurun Nafih. Dia tak kemas hak bicara bab tauhid i'tiqadi pegangan ni, digi lopak hak nu. Tu pun orang pula. Jadi 2 peseng ni. Ekstrim kanan kiri. Dia ada 2 gitu tak? Ekstrim, 1 sebelah kanan, 1 sebelah kiri. Hak kanan kiri tu mana hak berat? Ialah macam ekstrim ni terundur pada Jabariyah, terlajak pada Qadariyah. Mana kanan kiri tak tahulah. Sebab antara Jabariyah dan Qadariyah sesat Qadariyah lagi. Sebab Qadariyah ada ulama yang menghukumkan kafir, Jabariyah tidak ada ulama yang menghukumkan kafir. Antara kanan kiri mana berat? Kiri berat tau. Kanan ringan sikit ke mana? Ni sama juga ni. Hak mensyirikkan Allah betul-betul, 1. Hak molek-molek dah mentauhidkan Allah, disyirikkan oleh sepuak pula. Pasal tu. Akhirnya diri sendiri pun, saya pun syirik juga. Dia mengajar pun syirik juga. Orang mengajar pun mengaku dia syirik. Yang tukang dengar pun terima guru syirik. Patutnya ustaz syirik juga. Berhenti balik Sambut ustaz syirik. Dia mengaku dia syirik. Ada ni. Syirik. Bila dia ditegur, bukan syirik pegangan, bukan syirik syirik bab makam, sepatah pun nak sebut syirik bab makamnya. Ada ni. Ni kucalana ni. Kucalana. Hak daripada dalam pun ada, hak daripada luar pun ada. Hak dari dalam pun ada juga, hak dari luar pun ada. Hak mari dari luar tu, orang tempat dia kata, orang Terengganu buat tuan guru. Orang Terengganu buat tuan guru. Tempat kami dia bukan tuan guru pun. Ustaz biasa-biasa je. Komang orang Terengganu. Naik tebing, tuan guru. Bukan tuan guru saja, tuan guru ustaz. Dua-dua ambil. Tak cukup. Tak cukup satu orang sekarang ni. Tuan guru ustaz. Allah. Berapa benda nak ambil siapa yang jadi tuan guru? Yang bawa tu siapa? Orang jahil yang bawa. Orang jahil yang bawa.
Syirik. Akhirnya mengaku diri sendiri pun masih lagi syirik. Itu satu penyakit. Penyakit ni ada di dalam, tambah pula mari daripada luar. Mari hak dalam dah. Hak mari di luar pula. Orang Terengganu kita gitulah. Mudah. Mana tempat sendiri pun tak angkat sebagai tuan guru. Ustaz biasa saja. Terengganu jadi tuan guru, ustaz. Hak tidak mentauhidkan Allah pada perbuatan, satu dah. Ini hak mudah-mudah mensyirikkan. Mereka yang mentauhidkan Allah, tauhid i'tiqadi lah, tauhid pegangan. Kita bicara tauhid pegangan. Tauhid syuhudi tu cerita aulia. Cerita apa hak aulia kepada kita orang awam syariat pencokar cemaking. Tak kena tepat. Tambahan pula bila kita bicara bab syirik, secara itlaq ada syirik besar, ada syirik kecil. Syirik kecil riak. Nabi sebut asyirkul asrar, syirik kecil tu riak. Dia ada syirik besar. Syirik besar ni kafir. Syirik besar ni pula ada yang jali, ada yang khafi. Syirik besar ada hak jali, sembah berhala. Tu terang-terang dia mensyirikkan Allah, sembah berhala. Satu lagi syirik besar kafir tapi khafi. Dia berpegang dengan akidah yang kafir ijma' ulama' tapi tersembunyi. Zahirnya orang Islam, sembahyang puasa laginya. Itu syirik besar yang khafi. Lepas tu dia ada bicara syirik maqam. Syirik maqam ni terkadang disebut sebagai syirik khafi. Terkadang disebut sebagai syirik sir. Sir ni hak di batin. Batin kepada qalb. Dia qalbun, fuadun, lubun, sarabun, sirrun. Ini hak dalam. Syirik ni lah. Syirik bicara bab maqam. Tapi bila itlaq syirik, tanpa sebut syirik mana-mana, dia akan pergi pada syirik kafir. Ini syirik ditegur. Bukan maksud syirik agama, bukan maksud syirik kafir. Tak kena awal-awal dahnya. Maknanya tak reti sangat. Bukan kata tuan guru, ustaz pun tak kena patutnya. Tak nama ustaz pun tak layak lagi. Tapi akhir zaman. Lepas tu kita orang dengar ni pula, mudah-mudah pula jadinya. Jadi sini kita fahamlah hak berkaitan dengan tidak beriman, kafir di sisi Allah. Zahirnya orang Muslim. Bila orang Muslim, orang Islam, sebenarnya diri dia selamat, harta dia selamat, dia mati, wajib ditajhizkan jenazah dia, disempurnakan jenazah dia dengan mandi, kafan, sembahyang ke bumi sebab dia orang Islam. Itu bagian hukum sebagai orang Islam, hukum atas dunia. Hukum akhirah, beriman ataupun tidak beriman. Itu bicara hukum akhirah. Maknanya orang Islam beriman tidak berlaziman. Ada orang Islam yang tidak beriman, yang kita bicara sekarang. Ada orang yang beriman tetapi tidak menzahirkan keislaman kerana ada perkara-perkara yang menghalang. Dan tidak berlaziman antara Islam dan iman. Yang kedua daripada 6 rukun iman, percaya akan malaikah. Malakun, malakani, malaikah tu jamak. Apa makna beriman akan malaikah? Beriman dengan sekalian malak. Malak satu, malakani dua, malaikah tu jamak. Jadi beriman dengan akan malaikah makna sekalian malak lah. Tapi kita tak sebut malak, tidak reti. Malaikah lah bahasa Melayu kitanya. Malaikah bahasa Melayu kita lah. Sebab dalam hadis tu semua tu dengan kalimah jamak belaka tu. Wa malaikatihi jamak, wa kutubihi jamak, wa rusulihi jamak. Malaikatihi jamak,
Kutubihi pun jamak juga. Kitabun, kitabani, kutubun. Itu jamak belaka tu. Wa rusulihi, rasulun, rasulani, rusulun. Lepas tu kita terjemah dengan beriman dengan sekalian malaikat, dengan sekalian kitab, dengan sekalian rasul. Bagaimana sekalian tu? Sebab malaikatihi tu jamak, kutubihi jamak, warusulihi jamak. Tapi kita sebut dengan sekalian malaikat. Sebab bahasa Malaysia kitanya seorang ke dua orang ke dia malaikah. Tak, dia bahasa Malaysia dia tak ada hak mufrad tasniah jamak, dia tak ada. Orang putih dia ada singular plural. Malaysia bahasa Melayu tak ada. Bahasa Melayu ni satu, dua, tiga. Seorang, dua orang, tiga orang. Satu kitab, dua kitab, tiga kitab. Maknanya perkataan tu sama, cuma letak satu, dua, tiga. Gitu. Kan ada bahasa Malaysia. Kalau satu lain sebutan, kalau dua lain sebutan. Ada bahasa Malaysia? Ada tak? Macam orang putih lah, dia ada singular plural. Singular sebutan lain, plural sebutan lain. Dia tapi orang putih ada dua je. Plural tu dua kata. Bahasa Arab dak di tiga. Mufrad, tasniah, jamak. Kita bahasa Melayu kita ni sama je, cuma letak depan tu lah. Satu kitab, dua kitab, tiga kitab ke mana? Jadi kitanya satu malaikat, gitu. Dua malaikat, sekalian malaikat. Satu perkataan tersebut malaikat. Di asal bahasa Arab malaikah tu sekalian lah. Dia malakun satu. Malakul mautil ladzi wukila bikum tu lah. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum tu. Malakul maut, malaikah yang membicarakan kematian. Siapa? Israel. Qul yatawaffakum malakul mauti, malak. Tapi kita ni, orang kita ni biasa sebut malikil maut. Tak, malikil maut. Kah tu tak apalah, kah tu bagi depan, bagi atas, bagi bawah pun. Lam tu kita baca bagi bawah. Quran baca bagi atas. Malakul mauti. Malakul mauti, lam bagi atas. Kita mali. Kah kita bagi bawah juga. Malikil maut. Ke mana sebut bukan malikil maut? Dia bukan malikil maut, malakul maut, lam bagi atas. Tapi kalau sebutnya Al-Quran disebut gitu. Tapi kalau kita sebut malikil maut pun tak salah. Malik tu ketua, raja. Siapa dia? Malik, ketua malaikat yang bicarakan kematian. Israel lah. Atau kalau sebut dengan Malik, malikil maut. Malik ni ketua, raja yang membicarakan kematian, iaitu Israel. Tak salah. Malakul maut, malaikah yang membicarakan kematian. Siapa? Israel juga. Gitu je lah. Yang kita sebut dengan malaikah. Percaya akan malaikah. Maknanya, makna percaya akan malaikah, mengaku putus di dalam hati. Ini iman. Mengaku putus dalam hati seseorang akan bahawa malaikah itu tentu sungguh, malaikat itu tentu sungguh ada. Tentu sungguh ada. Dan ia malaikat setengah daripada makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat ini setengah daripada makhluk Allah. Malaikat ni ibadur Rahman, hamba Tuhan yang bernama Rahman. Sebab tu nanti dalam kitab kita bila bicara bab malaikah, sebab dalam kitab Al-Misbahul Munir ni dia lengkap pembicaraan ke enam rukun iman.
Jadi bicara bab malaikahnya di Musad 39. Malaikah ini iaitu satu makhluk daripada makhluk Allah. Makhluk Allah. So kita disebut malaikah ni adalah hamba Allah yang la ya'sun Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tu malaikah. Malaikah adalah hamba Allah yang tidak derhaka kepada Allah dan hamba Allah yang melakukan akan segala perkara yang diperintah akan mereka itu. Malaikah hamba Allah. Malaikah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Faham dua-dua iftikar, kainat, makhluk, tak bekah sama sekali. Kainat tu makhluk lah. Faham daripada iftikar, sifat ketuhanan, bahawa kainat, makhluk, tak bekah sama sekali. Yang berlaku kesemuanya umum ta'alluq kudrah iradah ilmu Allah. Jadi malaikat hamba Allah, malaikat makhluk Allah, malaikat hamba Allah, makhluk Allah lemah, hamba Allah lemah, yang maha kuasa, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan ia Allah atas satu amat kuasa. Yang berlaku kesemuanya kekuasaan Allah. Malaikat makhluk Allah yang tak bekas sama sekali. Malaikat hamba Allah yang lemah. Yang berlaku kesemuanya adalah datang daripada perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikah bukan penolong Allah. Malaikah bukan pembantu Allah. Tapi malaikah disebut sebagai mudabbirati amra. 4 malaikah, Jibril, Mikail, Israfil, Israel dipanggil mudabbirin. Mudabbirun, malaikat yang mentadbir alam. Mudabbirati amra, malaikat ni yang mentadbirkan pekerjaan. Itu mudabbir majazi. Mudabbir hakiki, yudabbirul amra minas sama. Mentadbir oleh Allah Ta'ala akan pekerjaan. Allah yang mudabbir hakiki. Malaikah mudabbir yang mentadbir langit dan bumi, mudabbir majazi. Kita manusia pula mudabbir yang mentadbir di bumi, mudabbir majazi. Oh, kalau kita banyaklah mudabbirnya, pentadbir. Banyak pentadbir kita ni. Jadi pentadbir kan, pentadbir masjid, pentadbir. Itu mudabbir lah tu. Tapi mudabbir majazi letak je. Yang berlaku kesemuanya umum ta'alluq kudrah iradah ilmu. Kainat makhluk tak bekas sama sekali, termasuk malaikat. Malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ayat menyebut kul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Malaikat Israel yang menyempurnakan, yang mematikan. Itu majazi. Hakikinya Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Itu ayat Al-Quran juga. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah yang menyempurnakan nyawa-nyawa dia sampai masa mati. Allah belaka. Allah lah yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah yang menghidup, Allah yang mematikan. Allah yang hidup, Allah yang mematikan. Ada. Bukan malaikat. Malaikat setengah daripada makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nak bicara bab malaikat, bicara bab beriman dengan Allah dahulu. Allah Tuhan yang bersifat dengan sifat ketuhanan. Kejap situ dulu. Ni ada yang malaikat pun tak bekas juga. Malaikat makhluk. Yelah malaikat makhluk. Tapi makhluk istimewa malaikat ni. Istimewa macam mana? Seolah-olah pembantu Allah, penolong Allah. Mana istigna iftikar Allah Ta'ala? Kalau perlu pada penolong pembantu. Kan semua ni Allah yang buat kan? Allah buat, Allah yang takbir segala-galanya.
Allah tidak perlu kepada makhluk Allah untuk tolong Allah. Memanglah malaikat ni makhluk yang istimewa, yang tidak derhaka kepada Allah. Tapi semua yang berlaku tu hak Allah Ta'ala berlaku. Malaikat ke, manusia ke, jin ke, syaitan, sama sahaja makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makhluk Allah tak ada bekas sama sekali. Semua yang berlaku umum ta'alluq kudrah irada ilmu, itu sifat ketuhanan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiganya, percaya akan segala kitab. Segala kitab. Hak malaikat tadi percaya akan malaikat gitu ya. Percaya akan segala sekalian malaikat. Yang ketiga, percaya akan segala kitab. Yang keempat, percaya akan segala rasul-rasul. Dia sama je. Sekalian malaikat, sekalian kitab, dan sekalian rasul-rasul. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.